أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Ta'ala kurnia bekalkan buat kita. Malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita bertemu di sini di Dewan Baitul Salam untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga kesungguhan, kesanggupan kita hadir Allah Azza wa Jalla kurniakan buat kita kebaikan, bahagia dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa insya-Allah, sebagaimana biasa, sebelum daripada kita memulakan pembacaan Al-Quranul Karim, kita akan sama-sama berjalan ataupun kita sama-sama akan meniti di atas tajuk-tajuk yang terdapat dalam buku tajwid Al-Quran Resam Usmani ini yang dikarang oleh Haji Abdul Qadir Leong. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada muka surat yang ke-80, iaitu tajuk besarnya adalah bacaan kata-kata huruf rahsia di permulaan surah. Di Fawatihus Suwar dipanggil, Fawatihus Suwar maksudnya pembuka, pemula surah. Baik, kitab suci Al-Quran mengandungi 114 surah. Di antara surah-surah ini terdapat 29 buah surah dimulakan dengan kata-kata huruf rahsia. Ini antara poin-poin yang kita boleh buat teka-teki dengan anak-anak kita ke, dengan adik-beradik kita ke, dengan kawan-kawan kita ke. Yang mana kita boleh tanya kepadanya, surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf rahsia ada berapa? Jadi kita pun dah sedia maklum pada malam hari ini ada 29. Untuk mereka yang baru hendak mempelajari membaca Al-Quran, memang susah hendak membacanya. Maka apabila hendak membacanya dengan cara menyebut nama huruf itu dan mematikan huruf yang terakhir pada nama huruf itu. Contohnya huruf sin, nama tulisannya sin ya nun. Dan saya kira dahulunya beberapa tahun yang sudah kita telah pun bersama-sama mempelajari Iqra. Kan? Iqra 1 muka surat 32 yang saban kali kita duduk sahaja maka kita pun akan sebut alif ba ta tha sampailah kepada huruf ya. Dan seingat saya, seringkali saya berpesan jangan baca yang berwarna pink dan bacalah yang berwarna hitam. Supaya apa? Supaya kita tahu cara menyebut huruf-huruf tersebut. Sebab tu dia kata dekat sini, contohnya huruf sin, walaupun ditulis sin begitu sahaja, tapi tulisannya sin ya nun. Maka huruf nun yang terdapat pada akhir nama tulisan huruf sin dibaca sukun. Kita tak baca sinun, taun, wawun, tapi kita baca sin, nun, waw, dha, dad. Kita tak baca dodun, todun, taun. Kita tak baca macam tu. Okey. Begitulah pada semua kata huruf rahsia di permulaan surah. Jika huruf yang terakhir pada nama huruf itu terdiri daripada nun sukun atau mim sukun, maka hendaklah memperhatikan hukum bacaan kedua-duanya. Jadi saya ambil sedikit kesimpulan daripada perenggan pertama ini, nak bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran ada 114 surah. Di permulaan 114 surah tu ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf rahsia. Mengapa dinamakan huruf-huruf rahsia? Maka kita semua sedia maklum, kalau kita buka tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Kathir, maka kita tahu sebahagian di kalangan sahabat-sahabat Nabi beri isyarat alif lam mim dan semisalnya itu merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang tidak berpendapat keseluruhan ini 29 surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini ataupun kita panggil huruf-huruf rahsia ini merupakan nama Allah. Ada di kalangan mereka yang berpendapat, kalau kita tengok
Toha. Sebahagian berpendapat Toha itu bermaksud ya rajul, wahai pemuda. Maksud dia apa? Untuk siapa ayat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata Taha. Sebab tu ada orang kata, kalau kita biasa dengar geng-geng qasidah, kalau dia berselawat ala Nabi Taha ke Rasul Taha ke, dia akan sebut Taha tu. Sebab mereka sandarkan Taha tu kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ingat, kami tidak menurunkan Quran untuk engkau menjadi makin sekabut. Jadi sebenarnya di sini Allah ajar Nabi secara khusus, tapi ajar kepada kita secara umum. Maksudnya, kalau kita nak cari yang namanya aman, tenang, bahagia, kembalilah pada pembacaan Al-Quran. Saya begitu terkesan dengan kata guru kita, Ustaz Ahmad Hashimi hafizahullah ta'ala, yang kalau siapa yang kawan dengan saya dekat Facebook, maka kita dapat tengok antara teguran tanpa dia sedar, tapi saya rasa sangat terkesan ketika dia tanya dekat saya lah, Ustaz Faiz, macam mana lepas kena COVID? So saya kata Alhamdulillah Ustaz makin baik, tapi nak angkat plate 20 kilo tu berasa tak terdaya Ustaz. Maka Ustaz Syimi dalam bilik tu, waktu Dr. Rozami duduk kat belakang, Ana duduk berdua saja dengan Ustaz Syimi. Maka dia kata betul Ustaz Faiz, Ana pun terasa juga bila Ana baca 20 muka surat tu, nafas jadi semput-semput. So dia cakap macam tu, kita ya Allah, aku cerita pasal jasmani, tapi dia sibuk fikir tentang rohani. So begitulah kadang-kala duduk-duduk dengan orang alim ni, antara nikmatnya pelajaran-pelajaran macam tu. Jadi saya teringat juga peristiwa Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alaih, ketika mana jemaah haji ikut dia nak pergi buat haji, sampai saja selesai tawaf, maka disunnahkan untuk minum air Zam-Zam. Kan? Jadi keseluruhan orang pun minum air Zam-Zam. Mereka pun berdoa lah sebelum minum tu. Jadi di kalangan mereka tengok Abdullah ibn al-Mubarak sebelum nak minum tu, dia pun berdoa dulu, baru dia minum. Orang-orang pun bertanya, duhai guru, wahai Syekhul Islam, apa yang kau baca sebelum kau minum Zam-Zam? Maka kata Syekhul Islam Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alaih, sungguh aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis baginda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu manfaat dia akan kembali kepada orang yang berniat ketika nak minum dia. Jadi sebab tu once kita minum Zam-Zam tu, jangan terus teguk. Sebahagian berpendapat bacalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi jawab Abdullah ibn Mubarak, katanya setiap kali aku minum air Zam-Zam, aku pasti akan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hilangkanlah dahagaku dan juga hausku pada hari yang begitu haus dan juga dahaga, iaitu hari apa? Hari kiamat. So maksudnya dia nak minum tu pun dia tak fikir dunia dah, dia fikir akhirat tu. Maksudnya hari tu kita semua tahu matahari sangat-sangat dekat dan ada orang yang tenggelam dalam peluh sendiri. Jadi orang-orang begitu dia panas. So orang panas biasanya cari air. Jadi saat dia nak minum tu, dia pun kata, ya Allah, hilangkanlah dahaga aku menjelang hari akhirat, di mana orang ramai berada dalam keadaan terlalu haus dan juga dahaga. Saya biasa bawa jemaah umrah, kalau saya tanya dekat ibu-ibu, ayah-ayah, biasa ibu-ibu doa apa? Saya doa biar anak saya cepat jumpa jodoh. Saya macam, peliknya doa. Kan? Yang minum dia, tapi nak sampai kat orang tu. Satu lagi pakcik ni, pakcik doa apa cik? Saya nak minta jadi kaya Ustaz. Masya-Allah. Tapi kita tak kisah dia nak minta apa pun, dia minta lah kan. Tapi kebanyakan orang yang kita tanya, saat kita tanya apa dia minta, kebanyakan dia akan minta untuk dunia dia. Kan? Saya minta penyakit gout saya hilang, saya minta penyakit jantung saya lenyap. Macam-macam dia duk minta untuk dunia dia saja. Jarang kita dengar ada orang minta untuk negeri akhirat. Baik. Taib. Jadi huruf-huruf rahsia ni sebahagian berpendapat macam Toha tu bukan nama Allah. So dia adalah yang gelaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rajul, dalam bahasa Habasyah. Baik, kemudian huruf-huruf rahsia ni juga kenapa dinamakan huruf rahsia? Tak lain tak bukan macam kita pernah syarah dahulu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang bukan tak beramal dengan sihir, tapi kebanyakan mereka lebih cenderung kepada ilmu berkata-kata. Siapa mahir berkata-kata, maka akan ramai pengikut dan followers. Itu yang berlaku kepada Ka'ab bin Ashraf. Saya kira Syahid Abu Talha kalau biasa pergi buat umrah, dia akan lalu dekat Qal'ah Ka'ab bin Ashraf, satu istana yang pernah diduduki oleh Ka'ab bin Ashraf, yang mana kerja dia hanya lantunkan syair je. Dan syair dia ni pula hanya menghina Nabi dan juga menghina Islam. Sampai Nabi pun tak tahan. Sebab nak cerita tak tahan tu bukan Nabi tak tahan kena ejek,
Tapi agama Allah dicaci maki begitu, Allah dihina-hina dan semisal, sampai Nabi kata siapalah boleh pergi bunuh dia. At last anak buah dia sendiri yang tawarkan diri, biar aku pergi ya wahai Rasul. Jadi berlakulah beberapa keadaan, pergi ke rumah, ajak masuk dalam hutan. Waktu dekat dalam rumah, kat kubu, dalam kubu tu dia nak keluar, isteri dia kata, aku mimpi tak baiklah wahai suamiku. Aku mimpi tak baiklah wahai suamiku. Jadi suami dia kata, kau jangan berfikir buruk, aku nak pergi ambil harta ni yang banyak ni. Sebab sebelum tu dia minta dekat anak buah dia, kalau Islam ni nak aku berhenti ejek Islam, kalau nak aku berhenti buat syair-syair ejek Islam, bagi kepada aku 10 wanita tercantik. Macam tu lah, dia minta perempuan. Jadi Islam sangat menjaga kehormatan wanita. Jadi anak buah dia kata, taklah kot, kalau boleh kita tukar deal lah, maksudnya ambil harta ataupun senjata. Tapi nak ambil harta dan senjata ni kena masuk dalam hutan, supaya senang nak rodok, nak bunuh. Itu antara helah dia lah. Jadi isteri dia dah kata, aku rasa aku mimpi tak elok lah, mimpi darah ke apa. Dia kata, tak ada apa, aku nak pergi ambil harta ni, nanti kau juga untung. Tapi yang berlaku saat dia keluar tu, dia kena rodok lah. Okey, jadinya nak ceritanya, zaman tu siapa sahaja yang pandai bercakap akan ramai pengikut. Jadi disebabkan itu kita pun sedia maklum. Nabi pernah belah bulan ke tak pernah? Nabi pernah belah bulan sampai masuk dekat dalam jaib, masuk dalam lengan baju. Nabi pernah buat apa? Waktu pergi dalam perjalanan jauh, Nabi letak tangan Nabi, keluar air-air sampai 1000 orang dapat minum. Kalau kita hidup di zaman tu, kita akan nampak itu mukjizat yang sangat besar dan luar biasa. Nabi pernah pegang tulang keluar daging, pegang tulang keluar daging. Peristiwa ni berlaku kat mana? Dekat peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq, yang mana ketika itu siapa yang lihat? Jabir bin Abdullah kan. Dia balik ke rumah, dia cakap kat isteri dia, apa yang ada bagi Nabi makan. Dia kata ada sikit je roti, tepung boleh buat roti, dan seekor anak kambing. Jadi dia pun kata, kau sembelihlah kambing, aku nak pergi panggil Nabi. Tak boleh tahan tengok Nabi angkat baju ada 2 batu ni, mana aci ni kan. Kekasih Allah pun sampai ikat perut dengan batu. Jadi dia pun pergi bisik kat Nabi, ya Rasul, isteri aku dah nak sembelih. Datanglah kat rumah, Nabi panjat atas batu, Nabi sebut apa? Ya akhla Khandaq, qumu faqad sana'a Jabir thawran. Wahai seluruh penduduk Khandaq, jom kita pergi rumah Jabir. Jabir buat makan-makan. Jabir buat kenduri. Jabir pun kelang kabut. So Nabi kata, tenang, jangan turunkan hidangan sampai aku bagi arahan. Itu yang berlaku. Nabi pegang tulang keluar daging, pegang tulang keluar daging. Jabir kata 1000 orang datang rumah aku, semua makan dengan kenyang. Padahal seekor sahaja anak kambing. So nak bagi tahu begitulah. Kalau benda tu berlaku kat depan mata kita, besar ke kecil Abang Zul? Besar. Tapi sebenarnya mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Tu kita kata kalau kita hidup di zaman tu, kita akan nampak benda-benda tu kita panggil supernatural. Mukjizat ni dalam bahasa Arab dipanggil khariqul lil adah, benda yang di luar daripada kebiasaan, yang tak masuk akal, tapi benda tu berlaku. Dan kalau berlaku depan mata kita, kita akan kata, ini dahsyat ni, dahsyat. Tapi sebenarnya yang paling dahsyat adalah Al-Quran. Berapa ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang asalnya merupakan musuh-musuh Islam, saat dengar kepada lantunan Quran, maka dia pun masuk ke dalam agama Islam. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kita lahir sebagai Muslim, tapi kita culas baca Quran, culas tadabbur Quran. Kita hanya ternanti-nanti Ramadan sahaja. Sampai habis Ramadan, habis pula lah bacaan Al-Quran. Kita tak nak macam tu. So itu antara sebab kenapa Allah Azza wa Jalla turunkan apa? Allah turunkan Fawatihus Suwar ini dengan kalimah-kalimah ataupun huruf-huruf asrar, huruf-huruf rahsia, supaya orang-orang yang ahli kalam ni, orang-orang yang ahli, kita panggil ahli syair ni, ahli bahasa ni, dia dengar sahaja alif lam mim. Apa benda alif lam mim? Hamim. Apa benda hamim? Yasin. Apa benda Yasin ni? Untuk dia dengar tu, kemudian dia akan bagi perhatian lebih. Alif lam mim, apa benda ni? Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah dia Al-Quran yang tidak pernah ada padanya keraguan. Jadi dia akan buat nak dengar lagi. Dek kerana apa? Dek kerana Fawatihus Suwar, permulaan surah yang padanya terkandung rahsia-rahsia tadi. Sebab tu kalau kita tengok alif lam mim dan semisalnya ni sampailah kepada nun ke qaf ke, majoriti akan berpendapat wallahu a'lam. Dialah Allah yang lebih tahu. Okey, selesai. Jom kita pergi pada perenggan yang kedua.
Dalam pada 29 buah surah itu telah menggunakan 14 huruf hijaiyah daripada bahasa Arab yang mengandungi 29 huruf. Ada buku tajwid? Boleh bagi sekejap? Tak ada, nanti boleh dapatkan daripada Abu Talha, insya-Allah. Dan ia dihimpunkan dalam satu rangkai kata. Silhu suhairan man qata'ak. Dan huruf-huruf ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Jadi silhu suhairan man qata'ak ni dia adalah huruf-huruf yang 29 atau 14 huruf hijaiyah yang mengandungi 29 huruf itu. Jom kita tengok kepada bahagian yang pertama. Nombor 1, terdapat 8 huruf mesti dibaca 6 harakat. Tolong cakna dan juga beri perhatian. Ada 8 huruf mesti dibaca 6 harakat kerana nama tulisannya terdiri daripada 3 huruf. Di mana huruf tengahnya adalah huruf mad. Ia dihimpunkan dalam satu rangkai kata naqasa asalukum. So kalau orang tanya naqasa asalukum ni maksud dia apa? Naqasa asalukum ni madu engkau telah berkurang. Madu engkau telah berkurang. Jadi orang Arab ni kadang-kadang ni formula lah kan. So kita sendiri pun kalau nak ingat formula, kadang-kadang ada satu ayat yang panjang, kita pegang kepala dia je kan. K-A-M-U contoh, kamu. So kamu tu apa benda? K kereta, A anjing, M. So itu antara formula. Jadi orang Arab pun dia buat macam tu juga. Naqasa asalukum. So dia nak bagi ingat apakah huruf-huruf yang nak kena baca 6 harakat. Apa dia? Madu kamu telah kurang. Jadi dia orang pun tahu apa madu kamu telah kurang. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. So itulah dia. Naqasa asalukum. Kecuali huruf ain. Huruf tengahnya adalah huruf lin. Ingat lagi tak huruf lin huruf apa Syahir? Lembut. Huruf lin ada berapa huruf Abang Zul? Abang Zul ada berapa huruf lin? Huruf mad lin ada berapa? Kalau mad asli alif wawiyah. Kalau mad lin? Sila cuba lagi bagus. Apa tadi saya dengar macam dah betul satu tu. Wow betul. Satu lagi? Ya. Ingat simpan dalam kepala. Mad asli ada 3. Alif, waw, ya. Kalau mad lin cuma ada 2. Waw dengan ya. Apa yang berlaku erti pada waw dan ya tu? Dia mesti berbaris. Berbaris. Sukun. Mati. Ya dengan waw tu mesti mati dan sebelum dia berbaris atas. Contoh perkataan yauma. Cuba sebut. So waw tu mati betul. Ya tu baris atas. Sama saya bagi contoh li'ilafiqu Quraisy. Bukan Quraisy. So ya tu mati, ra tu baris So kalau nak tahu mana madlin, waw dengan ya yang bertanda mati sebelum dia berbaris so eja ain macam mana? Macam mana eja ain? Ain, ya nun, ya tu mati ke hidup? Ya tu mati. Sebelum dia ain tu berbaris atas. Jadi dia jadilah mad. Ya tu dia panggil ya madlin ataupun ya lin. Apa yang berlaku kat sini? Huruf tengahnya adalah huruf lin yang terdapat pada permulaan surah Maryam, kaf, ha, ya, ain, sad dan juga surah Asy-Syura, ha, mim, ain, sin, qaf. Dekat sini je ada huruf ain. Dia wajib dibaca sama ada 4 ataupun 6 harakat. Kerana bacaannya dipanjangkan dengan huruf lin, sedangkan huruf yang lain dipanjangkan dengan huruf mad. Okey, saya tahu kalau baca macam ni kita akan bosan dan mengantuk. Tapi nak cerita inilah dia kaedah-kaedah yang kita patut tahu. Kenapa aku kena panjang 4, kenapa aku kena panjang sampai 6. Ada option, boleh 4, boleh 6. Kenapa? Sebabnya ain yang kita katakan tadi ni kan, naqasa asalukum ni, huruf nun, huruf qaf, huruf sad, mereka ni tak ada ya dekat tengah-tengah. Tak ada ya dekat tengah-tengah. Jadi ain sahaja yang ada ya dekat tengah-tengah. Menyebabkan ya itu dipanggil ya madlin. Maka kita ada option nak baca 4 harakat ataupun 6 harakat. So kalau orang kata, kenapa dekat ain
engkau baca 4 ataupun engkau baca 6 pasal kita kata ejaan ain tengah-tengah dia ada ya apa? Lin. Tapi kalau kaf kan kita baca 6 kan? Kenapa? Pasal ejaan kaf macam mana? Kaf, alif, fa. So alif dekat tengah tu kita panggil alif lin ke alif mat? Alif mat. Jadi kerana itu kita baca 4 atau 6. Tapi kita lebih cenderung baca 6. Jom kita cuba baca sama-sama lah. InsyaAllah. Kaf ha ya ain sad. Cuba. Okey, kalau saya dengar daripada pembacaan beramai-ramai ni sebahagian tepat, sebahagian kurang. Sebab tu kita nak syarah bab ni. Kita nak masuk Ramadan ni, saya kira ramai orang sangat cenderung nak baca Quran berjuzuk-juzuk satu hari. Jadi kiranya kita akan bertemu dengan di juzuk yang ke-16, kita akan jumpa surah Maryam. So insya-Allah lah hari 14, hari 13 kita dah sampai lah kot kalau siapa yang bersemangat. Tapi kalau siapa yang berpegang satu hari satu juzuk, hari 16 dia jumpa lah Kaf Haya Ain Sad ni. So kita ada waktu lagi. So malam ni kita punya concern, kita nak tengok nak ya tak ya? Alright. Dah boleh bawa pergi ni dah ni. Bismillah. Tak buka ke? Nak buka? Bismillah. Sekejap Masuklah. Okey, kalau kita dapat lihat dekat depan ni kaf ha ya ain sa atas kaf ada. Ni kita panggil apa ni? Alamatul Izzat. Alamat maksud apa dalam bahasa Melayu? Alamat. Alamat. Okey, so alamat dalam bahasa Melayu kita panggil tanda. Jadi apa tanda rumah Izzat? Contohnya kita kata depan rumah saya ada pokok kurma, depan rumah saya ada tanda, ada gantung reben, macam itulah. So tanda. Tak. Ayat. Ada juga tu tanda-tanda kekuasaan. Ayat. Yang ni alamat memang tanda. So dia panggil alamatul mat. Tanda mat. Mat maksud apa? Ingat lagi? Mat itu huruf mat. Mat itu sendiri maksud dia panjang. Jadi kerana itu setiap kali kita jumpa benda ni confirm kena baca panjang. Cuma kita tengok nak baca berapa harakat. Ini yang kita sedang bahas. Kita sedang bahas bahagian pertama, confirm semua kena baca 6. Semua kena baca 6. Okey. Ha ya ain ada sekali lagi. Sad ada sekali lagi. Betul? Kalau tengok balik kat buku kita kan. So dikatakan kepada kita huruf yang nak kena baca 6 harakat. Ini naqasa asalukum. Ha masuk tak? Ha tak masuk. Ya masuk tak? Tak masuk. Dek kerana itu kita akan baca depa ni dua harakat. Okey, jelas. Jadi kita nampak dekat sini ada 1 2, 3, 4, 5 huruf. So dalam 5 huruf ni akan ada 3 kali nak kena baca 6 harakat. Cuma walaupun dia ada 5 huruf tapi akan menyebabkan penambahan harakat yang lain. Apa yang berlaku? Setiap kali ain nak masuk dekat dalam sad, dia akan ada tambahan 2 harakat yang dipanggil dengung. Itu boleh tangkap tak? Okey, saya syarah lagi, don't worry. Sebab apa kita kata ada penambahan 2 harakat? Sebab ain ni punya ejaan ain ya. Betul? Okey, sad punya ejaan pula sad alif dal. Betul? Sekarang ni cerita dia nun mati nak bertemu dengan sad. Dia jadi hukum dia apa? Ikhfa haqiqi. Betul? Hasri. Betul? Ikhfa. Ikhfa apa yang berlaku? Kenapa Izzat? Kenapa ni?
kena dengung. Jadi sebab tu kita baca macam ni. Kita ikut sama-sama sekali lagi. 6 Kaf ha ya ain sad. Cuba. Nampak tak? Kenapa kita baca dia tak dengung? Pasal ejaan kaf, kaf, alif, fa. Ha punya ejaan, ha, alif, hamzah, ha. Betul? Jadi, fa bertemu dengan ha, ada apa-apa yang berlaku tak? Tak ada. Sebab tu kita berhenti diam kat sini. Kaf, ha, ya. Tak payah nak. Kaf, ha, ya, ain. Bukan macam tu cara baca dia. Boleh tak, Iti? Tapi tadi minta maaf, saya nampak ada di kalangan kita mulutnya bila ain nak masuk dekat dalam sad, dia tak ada dua harakat tu. Izzat biasa baca tak? Surah Maryam tak masuk, biasa jumpa lah kan. Tapi saya kira ramai orang biasa jumpa tapi tak baca dengan bacaan yang tepat. Sekali lagi kita tengok dekat dalam contoh tu, saya tak payah baca lah, saya ingat je. Ha mim, apa dia tulis kat situ? Ain sin qaf, betul? Kan? Dia punya isu dekat sini. Yang hamim ni tak ada masalah. Sebab ejaan ha alif, hamzah, mim ya, mim. Betul? Jadi kalau hamzah ni bertemu mim, ada berlaku apa-apa hukum tajwid tak? Tak ada. Tapi dekat sini ejaan ain ni, ain ya, nun, dia bertemu dengan sin ya, nun. Betul? Apa yang berlaku? Nun mati bertemu sin, sama tak macam tadi? Sama. Jadi ikhfa. Bila ikhfa kena dengung. Sin mati bertemu qaf, nun juga. Qa alif fa. Bila nun mati ni bertemu dengan qaf, jadi ikhfa lagi. So nak kena dengung ke tak? Dengung. Jadi bacaan dia macam mana? Cuba siapa yang berani bagi contoh bacaan. Syahir, silakan. Tak. Ambil ain je. Barakallahu fiik. Jadi dia punya bunyi, dia mesti nak ain nak masuk dalam sin kena de, sin nak masuk dalam qaf kena de. Sebab tu kalau siapa ingat, kalau orang kata ustaz saya tak nampaklah faedah baca dengan ustaz dulu alif, ba, ta, sa. Hari ni kita jumpa. Berapa tahun kita belajar dulu Iqra tu? 4 tahun. 4 atau 5 tahun. Hari ni kita jumpa. Kenapa aku belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha tu? Hari ni baru kita jumpa. Maksudnya perjalanan kita 4 tahun tu untuk kita sampai kepada hari ni. Nampak tak? Sebab tu saya kata dulu jangan baca yang warna pink. Sebab pink dia tulis alif, ba, ta, sa. Macam tu je. Tapi kalau kita baca yang warna hitam dia akan ba, ada alif, ada hamzah. Ta, ada alif, ada hamzah. So kita akan baca dengan 2 harakat. Dan kerana itu dekat sini kita baca 2 harakat. Betul? Dan kita dah pernah cerita dahulu dah, kenapa ha ni, ya ni, walaupun dieja ha alif hamzah, ya alif hamzah, kenapa kita tak baca kaf ha ya ain? Kenapa tak baca macam tu? Sebab kenapa tak bunyi hamzah ni? Pernah terfikir tak? Sebab kita dah pernah cerita dahulu, dia ada kaedah dipanggil tashil. Tashil ni dia kena ada dalam tulisan, tapi dia tak boleh ada dalam pembacaan. Maksudnya kalau saya kata ke Abang Zul, ini kaf, ha, ya, ain, sad. Tolong ceraikan satu di antara 5 ni dengan ejaan sebenar mereka. So Abang Zul akan eja kaf, alif, fa. Ha, alif, hamzah. Ya, alif, hamzah. Ya, ain, ya, nun. Sad, alif, dal. So nampak tak? Inilah yang kita punya manfaat belajar dahulu. Satu lagi, perasan ataupun tak perasan, once kita kata sad, alif, dal, waktu kita berhenti dekat sini, apa yang berlaku? Ada qalqalah. Kalau orang tak belajar alif sampai ya, dia akan baca kaf, ha, ya, ain, sad. Betul? Sebab apa? Kita kata, mana qalqalahnya? Kenapa aku nak kena qalqalah?
Jawapan je, sebab sod ini ejaan dia sod alif dal. Boleh? So samalah dekat sini. Jom kita sebut sama-sama. Hamim. Ain sin qaf. Bagus. Dengungnya ada. Saya dah selalu pesan. Ingat simpan dalam kepala. Setiap kali nun mati, tanwin, kalau bertemu kaf, kalau bertemu qaf, dia akan jadi ng. Sing. Dia bukan sin. Tapi dia kena jalan dulu. Sing qaf. Dia bukan sing. Dia bukan macam tu. Boleh nampak tak? Ain sin qaf. Silakan. Oh, dah macam apa dah kita conteng. Tapi tak apalah, semoga nampaklah cara bacaan dia. Kalau tak, kita akan baca ain sin qaf. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita kata ejaan dia macam ni. Lebih malang kalau orang langsung tak belajar alif bata. Bila kita suruh dia baca alif lam mim, dia baca alama. Wallahi. Sebab apa Abang Zul? Pasal dia kenal iqra' satu, alif di atas, ba di atas, ta di atas ta. So dia kenal je abata. Kita buka iqra' satu, dia kata kepada kita terus baca, jangan mengeja. Cuba buka iqra' satu, betul tak? Saya tulis. Teruskan membaca dan jangan eja. Maksudnya kita akan kenalkan dekat anak-anak kita a, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Sampai ke sudah, dia tak akan jumpa alif di atas a, ba di atas ba. So dia kenal benda ni, nama dia ba ada titik satu ni, ta ada titik dua ni. Tapi kalau memang asal masuk kelas je, okey anak-anak murid buka muka surat satu, abata, semua ikut abata, ta'aba, baba'a. Nampak apa yang berlaku? Dia hanya akan hafal baris, tapi dia tak kenal huruf. Sebab tu bila kita kata nah baca awal Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, alama, tak kenal. Sebab tu yang awal-awal dulu kita duk ulang setiap minggu, alif, ba, ta, sa, jim, sampailah ya. So inilah dia nikmat dia. Pasal saya tak payah nak syarah dalam-dalam, sebab kita semua dah pernah lalu dah. Ejaan untuk ain, ain ya, nun, sin ya, nun, qaf alif, dal, qaf alif fa, qaf. Kan? So kita tak ada kolah-kolah kat sini. Ain sin qaf. Cuba sebut. Oh, cantik. Alhamdulillah. Izat boleh nampak sikit-sikit? Okey, barakallahu fik. Jadi itu yang kita sebut tadi berkenaan dengan apa tu? Inilah rahsia dia. Sebahagian orang dia cari rahsia-rahsia tersembunyi di balik huruf. Tapi kita cari rahsia-rahsia bacaan sebenar. Mana lagi baik? Bacalah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita baca Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kau bacalah apa yang mudah untuk engkau daripada Al-Quran. Kita angkat takbiran. Waladdallin, amin. Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Sah ke tak sah? Ustaz, itu je yang senang untuk saya Ustaz. Fadal. Silakan. Tapi takkan kita nak beradaptasi macam tu selalu. Tapi kalau orang tanya boleh ke tak? Boleh. Boleh. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh lah. Tapi takkan nak begitu selalu. Sekali-sekala ataupun memang terdesak sangat dan nak habis waktu nak masuk subuh dah, kita pun kalut kan. Kata aku nak juga lagi 2 rakaat sebelum aku buat 1 witir contohnya. So kita nak baca gitu silakan. Okey, selesai.
Okey, saya letak kat sini. Nombor 2 pula. Tak sempat baca Quran pula. Kita berhenti kat sini boleh? Jom kita baca Al-Quran Al-Karim. Sebab nanti kalau kita sentuh nombor 2 ni, nombor 3 ni, kita akan blur pula. Bukan blur, banyak sangat input masuk. Jadi setakat ni siapa tak faham yang bahagian pertama ni? Faham? Okey, kalau faham bagus. Alhamdulillah. Ada berapa huruf yang kita kena baca 6 harakat? Kira balik. Nak kosong asal hukum ada berapa huruf? 8. Kan dah sebut tadi ada 8 huruf yang nak kena baca berapa harakat? 6. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, kenapa atas kaf ada tanda mat, atas ain ada tanda mat, atas sad ada tanda mat, ya dengan ha kenapa tak ada tanda mat? Jangan jawab saya bukan ustaz. Kan? Jadi kita dah tahu dah, kerana ada 8 huruf yang kita memang kena baca 6 harakat. Dek kerana apa? Ejaan huruf tadi di tengah-tengahnya sama ada huruf mat ataupun ada huruf lin. Boleh? Tapi saya kira macam itulah. Kalau kita betul-betul tak nak jaga, tak sempat pakai slipper balik sekejap lagi, dah hilang lah benda ni. Kan? Tapi cubalah ingat, naqasa asalukum. Apa maksud naqasa asalukum tadi? Madu kamu telah berkurang. Saya ingat gitu. Alhamdulillah. Siapa tambah madu, tambahlah. Kan? Baik, selesai dekat sini. Jom kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita sampai pada surah apa? Macam mana? 73. Okey, Syekh Izzat boleh ambil Quran kat depan. Bismillah. Ayat berapa Syekh? Atas kali. Boleh? Silakan. Ambil Al-Quran silakan dan buka muka surat 73 surah Ali Imran ayat di atas sekali. InsyaAllah. Jom. Jumpa dah semua. Bacalah Al-Quran ini dengan hati dan jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. Semoga Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita ketepatan bacaan, kefahaman yang lurus dan juga dapat beramal dengan firman-firman Allah. Semoga dengannya kita dapat masuk syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Saya baca, kita ikut sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. Tengok betul-betul. Hamzah keluar dekat bawah, ain keluar dekat tengah, zal kena gigit lidah. A'udzu. Jangan berat-beratkan bacaan. Jangan berat-beratkan, tenang. A'udzu billahi. Billah tak nak. Billahi. Minash. Tak nak muncul minash. Minash. Syaitani. Syaitanir rajim. Jangan nir. Tak nak. Nir. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء Okey, saya dengar ada yang dengung pada tanwin bertemu lam. Jangan. Wafadlil lam. Cuba sebut. Jangan juga ada lantunan wafad. Tak boleh. Dot bukan huruf qalqalah. Lidah langgar gigi bahagian atas dan jangan ada lantunan. Wafad. Cukup. Wafadlil lam yamsashum su'. Su' berapa harakat? Kenapa? Mat? Mat? Teka sedap dah. Alhamdulillah. Ini yang tu tak suka. Sikit-sikit minta dalil. Sikit-sikit minta dalil. Kan? Bukankah lepas kita tahu kita akan rasa lebih yakin dan selamat dan tenang?
So dekat sini dia jadi mad wajib muttasil. Okey, tak apa, kita tak nak bahas bab tu. Cumanya kalau dapat sampai 6 harakat, silalah jaga baik-baik. Ingat, yamsashum atas mim tu ada tanda apa Yati? Ada tanda mati. Once ada tanda mati, ingat, kalau nun ada tanda mati, kalau mim ada tanda mati, sampai kiamat tak akan ada. So dia punya bunyi lam, diam. Lam yamsashum su. Cuba. Bagus. So jangan buat macam saya buat tadi. Yang saya buat tadi nak nampakkan dia tu kena terang. Tapi tak payahlah. Lam yam sas hum su. Jangan baca macam tu lah. Nak nampakkan dia kena jelas. Okey, sambung. Lam yam sas hum su wattaba'u ridwanallah. Ridwanallah. Wallahu dhu fadlin azim. Dia tak ada alif lam kat situ. Jangan zul. Zu. Kamu kita nampak kat dalam kalimah, dalam ayat ni banyak fad. So berhati-hati. Ada fad, ada rid. Okey, ingat balik Izzat, simpan dalam kepala baik-baik. Huruf dot nak sebut macam mana Iti? Sifat dot apa, Abang Zul? Okey, itu sifat dari sudut ketebalan atau nipis. So dot ni dia kena tebal. Tapi dia ada satu nama sifat dia, istitalah. Istitalah ni maksud dia apa? Tawil, qasir. Tinggi ataupun panjang. So apa yang panjang? Asri? Sepanjang-panjang lidah. Sepanjang-panjang lidah. Dia naik sampai kat gigi atas. Wafat. Sebut. Kita kena rasa ni semua ni. Semua kena kat gigi atas ni. Wafat. Kalau geng kanan, ashabul yamin, silakan. Wafat. Kalau siapa ashabul shimal, silakan. Wafat. Kan? Kita buka ashabul shimal akhirat tu. Ni geng lidah je. Akhirat kita nak semua ashabul yamin. Tak nak jadi ashabul shimal. Okey, boleh nampak tak? Jadi dia ada 3 jenis bacaan Izzat. Satunya semua. Yang kedua, kanan. Yang ketiga, kiri. Pilihlah mazhab mana sekalipun, 3-3 betul. Tapi kalau ditanya pada keutamaan dan pilihan, kita pilih yang pertama, semua sekali. Dad. Sebut. Walad. Kita rasa, kita nak sebut walad dhalin kan. Kita rasa walad. Bukan walad. Walad. Wafat. Warid. Kita rasa semua. Boleh. Kalau kita tak rasa semua, kita rasa depan je, nanti jadi huruf apa Yati? Jadi huruf apa? Sama ada dal atau to. Walat tolin. Selamat dunia akhirat. Tak selamat. Tak selamat. Bukan walat tol. Walat dol. Boleh tak? Okey. Tolong baca ramai-ramai daripada atas. Fangqalabu 1, 2, 3. Dengung. Okey, tadi masih lagi ada yang wafat lillam, tak nak. Ingat, tanwin bertemu lam, tanwin bertemu ra. 2 huruf je. Nama dia idgham bila memasukkan tanpa. So tanwin ni dia bertemu dengan lam. Jadi tak bolehlah kita baca wafat lil. Itu dengung. So nak buat macam mana? Wafat lil lam. Boleh? Okey, sekali lagi wafat lillam sampai habis, sampai su 1 2 3. Wafat lillam yamsashum su. Okey, tarik lam yamsashum. Lam yamsashum. Okey, tanwin bertemu waw, idgham ma'al ghunnah, memasukkan kena dengan dengung. Sebab tu kita baca su. Kita masuk. Okey. Mulut kena muncung lah.
Memang dah sampai pada waw, dah sampai pada baris depan. Jangan wattaba'u. Memang bunyi, tapi tak muncung. So dia punya sifat makhraj tu tak tepat. Sekali lagi, lam yamsashum. Habiskan. Wallahu dzu fadlin azim. Dekat sini pun ramai orang terkesan dot memang gemuk, tebal, tapi fa jangan ikut gemuk dan tebal. So jangan bagi baca fort. Kalau Ford Ranger biarkan dia lah. So kita fat. Cuba sebut. Fat. Pendek kan? Fat. Cantik. Wafadlil. Wafadlin. Dan dia bukan wafad. Bukan. Hati-hati. Benda ni ramai orang tak sedar. Okey, kita dengar ayat ni je lah. Satu orang, setiap orang baca. Okey, pun bagus. So, kita dapat lihat dekat sini, dot tebal, dha pun tebal. Ain. Jangan azim. Wallahu dzu fadlin azim. Dan dia bukan azim, tak nak Okey, barakallahu fik. Siapa nafas tak sampai dekat su tadi tu, dia boleh berhenti dekat lam yamsashum. Dia boleh berhenti dekat hum. Kemudian tarik balik lam yamsashum su'u dan seterusnya. Hasri, fadal. Kalau tak cukup gemuk jadi dal pula, fat. Kita tak nak fat, kita nak fatlin. Wallah. Barakallahu fiik. So kawal-kawal, cuba ingat-ingat huruf-huruf yang kita boleh jaga ni. 1-2 huruf pun dapat simpan. Jadilah, jangan keluar kosong. Kan? Asal aku boleh baca sudahlah ustaz, kau tak payah sibuk lah. So kita tak nak macam tu. Rugi. Kan? Barakallahu fiik, silakan. Wafat lil. Bukan lim, lil. Okey. Cuma yang tadi dengar baik-baik. Bini'. Tadi lebih kepada bini'. Kawai. Jangan bini'. Kita nak bawah. Ni'. Macam kita kata ra, bila baris bawah bunyi dia ri. Ghairil. Dan dia bukan ghairil, bukan ghairil, dia ghairil. Bini', bukan bini'. Bini'. Bawah. Dia turun ke bawah. Boleh. Barakallahu fik. Rid. Fadlin azim. Masih ada lantunan kecil. Itu yang kita panggil, dia tidak membatalkan salat, dia tak bawa kepada dosa besar, tapi tetap dipanggil lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Wallahu dzu fadlin azim. Barakallahu fiik. So macam tu nak kena kawai. Kan? So kita nak jaga yang itu sahaja. Makna katanya dalam kelas kita ni insya-Allah dah boleh baca. Tapi kadang-kadang kita tergelincir, kita tersandung dekat tempat-tempat yang macam tu yang kita kata sikit sangatlah ustaz. So kita kata sedikit sangat tu pun adalah sebuah keaiban dan kecacatan bagi mereka yang telah bergelumang dengan Al-Quran. Muslimat nak baca? Tak. Okey. Izzat, fadal. Okey, bagus. Shin nipis, nun nipis. Minosh tak nak. Minash lembut. Minash. Bukan minosh. Minash. Kenapa yang tak ulang sendiri?
Alhamdulillah. Maksudnya kita sedar diri dah. Kita tahu, kat sini tak layak untuk melantun. Jadi kita pun jangan lantun. Huruf lantun ada berapa? Berapa? Nak kena kira lu qaf ta ba jim dah. 5. Koto baju den kan, baju den koto. Qaf ta ba jim dal. Koto baju den. So itu huruf-huruf yang kita boleh melantun. Aqa ata aj ab ad. So yang lain tak payah. Fad tak nak. Rid tak nak. So diam je kat situ. Okey, jom kita ambil manfaat daripada ayat 174 ini. Saya baca seorang-seorang insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Baik, kita ambil manfaat daripada ayat 174 ini. Masih lagi berkisarkan tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut berperang dalam peperangan Uhud, di mana di antara ucapan mereka saat mereka ini bertemu dengan musuh-musuh yang jauh lebih banyak daripada mereka, 3,000 orang, mereka cuma ada 700 orang. Orang-orang munafik ni, orang-orang kafir ni kata, oh itu musuh dekat depan tu, patut kalian rasa takut. Tapi mereka kata, hasbunallah wa ni'mal, yang kita dapat lihat pada ayat 173 muka surat belakang. Yang mana mereka kata, fakhshawhum, takutilah kalian oleh mereka, kepada mereka. Tapi fazadahum imana, iman mereka makin bertambah. Kemudian mereka pun kata, banyak ke, sikit ke, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil. Sebab tu kita ada masalah, kita ada rasa gelisah, kita ada rasa takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. So boleh nak diamalkan. Ini dia yang kita kata di antara doa-doa yang diajar dalam Quran, dan ada juga doa yang diajar dari sunnah. Macam yang Nabi kata. Sebab tu geng-geng hu ni kan, kita bukan nak repeat banyak kali pun. Tapi depa buat tu tanpa ada landasan dalil. Kalau ikut betul-betul, Nabi kata alizzu ya zal jalali wal ikram wa ya hayyu ya qayyum. Nabi kata yang sepatutnya kalian ulang-ulang adalah ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Lepas tu kalian minta lah apa kalian nak minta. Guna nama Allah, ya hayyu ya qayyum. Kurniakan kepada aku kesihatan, kurniakan kepada aku kebahagiaan, kurniakan kepada aku kebaikan dunia dan akhirat. Minta macam tu. Ya zal jalali wal ikram, terimalah doa aku. Kan sempurna maksud dia. Orang kata, kenapa kau asyik doa macam tu? Nabi suruh. Apa dalil dia? Alizzu, hendaklah kalian ulang-ulang. Ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Boleh. Tapi jangan duk ulang itu sahaja. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kita tak nampak pula. Kita nak cakap apa dengan Allah ni? Wahai maha hidup, wahai maha mentadbir, wahai maha hidup, wahai maha mentadbir. Nabi suruh kita sambung dengan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah kata, aku ni ada banyak nama indah-indah. Gunalah nama tu. Guna untuk doa. Sebab tu kita tak semata-mata ya Rahman, ya Rahim. Tak semata-mata itu. Kita boleh guna ya Dzal Jalali wal Ikram, perkenankan doa aku, ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghith, hanya rahmat engkau aku tagih. Baru kita nampakkan kita punya kebutuhan dan juga keperluan. Kalau tak kita dah ulang-ulang ke minta maaf sebut, memang dia tak bawa ke mana. Kita, apa yang kau nak sebut dengan Allah ni? Kan? Kau nak cerita apa dengan Allah ni? Allah, Allah, Allah. Kalaulah itu pun maksud dia Allah, Allah, Allah. Nak bawa ke mana? Beza. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Beza. Dia akan bawa pujian yang menggunung. Okey, selesai. Jadi kita pun amal hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Dan dialah sebaik-baik apa? Pelindung. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. Baik. Jadi orang-orang ini, sahabat-sahabat Nabi yang pergi menentang, pergi berjuang dengan orang-orang kafir ini, yang mereka sanggup bermati-matian, kata Allah Ta'ala, fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka pun kembali dengan nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah. Ini kerana apa? Keimanan yang jitu, dan juga begitulah mereka menampakkan
pengharapan kepada Allah. Jadi Allah kata, dek kerana kau betul-betul tekad utuh duduk atas jalan aku, fanqalabu, cukup waktu kau kembali, kau akan dapat dua benda. Apa benda? Hal tersebut, nikmat dan juga kurniaan. Kau akan dapat dua benda ni. Lam yamsashum su', mereka tidak akan ditimpa sesuatu bencana. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti redha Allah Ta'ala. Dalam hidup ni benda yang paling kita nak cari adalah redha lah. Redha lah. Jadi ini di antara ungkapan yang mendatangkan ridha Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau amalan pula, kita buat amalan yang fardu tu kena jaga sungguh-sungguh lah. Kemudian top up dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian Allah kata, wallahu dzu fadlin azim. Allah memiliki ganjaran kurniaan yang sangat luar biasa besar dan gahnya. Kita kalau kata kat bank kita cuma ada 50 juta, Allah kata apa? Thamanan qalila, sikit sangat 50 juta. 30 bilion. Allah kata thamanan qalila, sikit sangat 30 bilion. So Allah kata, wallahu dzu fadlin azim. Aku ada menyediakan ganjaran kurniaan yang jauh lebih besar. Okey. Jadi itu yang dapat kita tadabbur lah untuk ayat pada malam hari ini. Kita berdoa. Sebab tu tengok Nabi SAW bila baca Quran sampai pada ayat-ayat begini, apa Nabi akan buat? Nabi stop. Nabi doa. Ini cara kita mentadabburi Al-Quran. Ayat ni cerita tentang kembalinya orang-orang yang si pemberani, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan mendapatkan nikmat, redha, kurniaan. Betul? Jadi kita pun sebut, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagaimana mereka. So, itu antara doa-doa ringkas yang kita boleh baca. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong di kalangan mereka yang mendapat nikmat, kurniaan dan juga redha-Mu. Ini cara. Sebab tu kita kata, Nabi bila sampai Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi sebut apa Abang Zul? Subhana rabbiyal a'la. So maksudnya apa? Nabi baca, faham. Baca dan terus minta. Itu cara baca Quran sebenarnya. Tapi kita kata, Ustaz, saya tak faham. Betul? Kau faham semua? Kita tak faham. Sebab itu, Ramadan, bacalah Al-Quran, bagus. Tapi tolong adakan waktu baca terjemahan juga. Kalau kata tafsir tu berat, kita ambil terjemahan. Dalam Quran kita ni pun ada kan. So once kita baca, mereka kembali kepada Allah dengan mendapat nikmat. Kita pun, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang kembali kepada Engkau dan aku dapat nikmat, ya Allah. Wa fadl, semoga aku juga dapat kurniaan. Wa ridwanallah, ya Allah, temukan aku dengan ridha. Temukan aku dengan ridha Engkau, ya Allah. Sebab kita dah biasa jumpa hadis, ada orang yang memang beramal dengan amalan ahli syur, tanpa ridha dan rahmat Allah, akhirnya dia masuk dalam neraka. So kita tak nak macam tu. Amalan-amalan ahli syurga, baca Quran, tutup aurat, cakap lemah lembut. Tapi Nabi kata perempuan ini kenapa dia masuk neraka? Pasal dia sakitkan hati jiran. Nampak? Pernah dengar hadis tu kan? Sahabat Nabi ni mengadu kat Nabi, sakit hati sampai bawa keluar barang rumah apa benda semua kan. Punyalah nak boykot, nak tunjuk perasaan marah. Nabi kata kenapa jadi macam tu? So orang pun kata, jiran dia ni wahai Rasul, jaga solat, jaga puasa, tapi dia selalu sakitkan hati jiran-jiran lain. Innaha min ahlin nar, Nabi kata dia termasuk ahli neraka. So kita tak nak macam tu. Kita nak kena tengok seluruh keadaan. So kalau tak boleh jaga yang besar-besar, yang kecil-kecil ni, Ustaz, saya Ramadan ni tak sempat nak habis 15 juzuk Ustaz, tapi alhamdulillah dapat baca terjemahan 5 juzuk. Jauh lebih baik daripada hashtag dan Al-Baqarah, hashtag dan Ali Imran, hashtag dan Nisa, hashtag dan hashtag je kerja. Cukup waktu buka puasa kan, semayang maghrib pun tak buat, hujung-hujung je kan. Na'udzubillah min zalik. Baik, jom kita berhenti dekat sini insya-Allah. 9.30 kalau Ustaz Fahmi pula insya-Allah, hafizahullah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.